Baik, itu dia ada sedikit tips yang dapat kita kongsikan bersama bagaimana untuk petani dalam mengamalkan cara hidup yang sihat di bulan Ramadan ini. Seperti yang dijanjikan juga Auda, pada pagi ini kita akan bersama dalam segmen ceramah Ramadan Bulan Mulia. Kali ini membawakan tajuknya Ramadan Eratkan Hubungan Kekeluargaan, ya. Dan bersama dengan tetamu kita pada pagi ini, bersama dengan Yang Mulia Ustaz Muhammad Muslihuddin Shah bin Haji Mustafa. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ni Ustaz? Perpagi ni sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ya, walaupun keadaan studio kita ni sejuk pada masa ni. Terlalu sejuk, ya? Terlalu sejuk sebetulnya. Dan di kesempatan ini kita mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya pada Selamat Ustaz. Kembali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi satu topik yang cukup menarik, Ramadan eratkan hubungan kekeluargaan. Kebetulan juga dalam sekitar bulan April kita ni menyambut sebetulnya Hari Keluarga Kebangsaan. Jadi kebetulan juga kita ni berada di bulan Ramadan. Betul. Mungkin secara mukadimahnya untuk tajuk kita Ramadan eratkan hubungan kekeluargaan ni Ustaz. Jadi mungkin dapat dikongsikan bersama dengan penonton kita. Silakan. Baik, terima kasih kepada Yang Mulia penyampai berdua dan penonton di luar sana. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyid Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tafsirnya, wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang yang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Alhamdulillah, dalam segmen kali ini kita akan membicarakan tentang Ramadan, eratkan hubungan kekeluargaan. Dan mungkin marilah kita sama-sama merafakkan, memanjatkan puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat, pelbagai nikmat, nikmat iman, nikmat umur, nikmat kesihatan, dan nikmat rezeki dan pelbagai nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Dan alhamdulillah kita pun telah ditemukan lagi dengan bulan Ramadan, dan mungkin saja kalender silap sudah 20 hari kita ni berpuasa dan sudah sampai di penghujungnya kita ni 10 malam terakhir di bulan Ramadan akan bermula pada malam nanti insya-Allah. Dan alhamdulillah kita ni pun dipertemukan sekali lagi dengan bulan yang penuh kerahmatan, bulan penuh keberkatan, bulan penuh keampunan, bulan yang dirindui, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan kalau kita ni boleh kongsikan sekali lagi kepada semua di luar sana, bulan Ramadan dikatakan terbahagi kepada 10 hari awal, bulan rahmat, 10 pertengahan, bulan pengampunan, dan katanya akan tiba di 10 yang terakhir, iaitu bulan pembebasan daripada api neraka. Dan sebagai umat Islam, kita ni pun wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih memberi kita peluang bernafas dan sekaligus menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan acap kali dikongsikan bulan ini, jika kita ni melakukan ibadat sudah tentunya imbalannya akan mendapat ganjaran pahala yang berlipat kali ganda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan hingga 700 kali ganda. Allah Azza wa Jalla berfirman yang tafsirnya, kecuali amalan berpuasa, amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan keranaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, iaitu ketika dia berpuasa dan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa adalah lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan kalau kita ni amat-amati, bulan Ramadan adalah satu tempoh terbaik kita ni mendidik jiwa kita ni dan rohani kita ni ke arah kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada bulan ini kita ni pun sudah maklum, kita ni bukan saja
menahan diri daripada lapar dan dahaga, tetapi ia juga mendidik kita ni untuk mengawal diri dan hawa nafsu. Selain itu, kita juga digalakkan untuk memperbanyakkan amalan-amalan sunat, kerana daripada berbanding bulan yang lain, amalan sunat ganjarannya sangat berlipat kali ganda. Itu yang kita ni mahukan. Dan di samping itu, paling penting sekali sebagaimana tajuk kita ni, di bulan Ramadan ini masa tepat yang sangat sesuai untuk kita ni memupuk dan membina kasih sayang dan keharmonian sesebuah keluarga, satu family. Marilah kita ni mengajak anak-anak dan ahli keluarga kita ni untuk berbuat amal kebajikan dan ibadah-ibadah yang lain. Lebih-lebih lagi, selain daripada kita ni menunaikan secara individual, lebih baik kita ni melakukan secara berkeluarga ataupun secara berjemaah. Wallahu a'lam bissawab. Ya, itu alhamdulillah ya, penjelasannya cukup rinci sekali ya. Betul. Jadi bila menyebut tentang mengenai dengan keluarga, Ustaz, Betul. ada sebahagiannya yang baru tahun inilah ya, baru mendidik anak ya, anak-anak pertama sekali berpuasa. Betul. Mungkin ada pandangan ataupun tips ya daripada Yang Mulia Ustaz sendiri. Macam mana menghadapi kanak-kanak, maklumlah kerana kanak-kanak yang kadang ada yang anak-anak kita ini yang terlebih pintar itu usia yang 3-4 tahun itu sudah mencabar diri mereka sendiri, katanya Pak banyakkan berpuasa, tapi katanya ini rasa naluri indong kan, ada rasa kesian. Jadi macam mana kalau di Ketani sentuh mengenai dengan rasa kesian itu, macam mana penilaian Ustaz sendiri dan macam mana Ketani untuk memberi didikan pada anak-anak Ketani itu? Baik, terima kasih Yang Mulia penyampai. Kalau kita lihat bulan Ramadan ini umpama lembaran baru ataupun boleh kita katakan sebagai manifestasi baru, mungkin saja kita ni sebagai ibu bapa untuk mendidik anak-anak kecil kita ni yang masih kecil, masih umur 4-5 tahun misalnya, untuk mengerjakan ibadah puasa. Tidak dapat kita nafikan sekali lagi, boleh kita katakan semakin mendalam kasih sayang dalam keluarga semasa proses mendidik berpuasaan. Satu pengalaman yang baru mungkin kepada yang first time mendidik anaknya berpuasa. Kalau kita ni amati penonton di luar sana, secara mendalamnya, secara kritisnya, suasana sekeliling masyarakat Islam yang sibuk berpuasa, sudah pasti atau indah dapat indah akan menyebabkan anak-anak kita ni yang masih kecil akan turut merasa terpanggil untuk ikut sama-sama berpuasa. Ini kerana sudah menjadi habit ataupun tabiat anak-anak kita ni suka mengikut habit orang tuanya dan mudah meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa, dan mungkin saja ibu bapanya dianggap sebagai role modelnya, satu contoh teladannya kepada anak-anak kita ni. Oleh itu, para ibu bapa di luar sana, bulan Ramadan ini adalah peluang yang sebenar-benarnya bagi para ibu bapa, bagi kita semua untuk mentarbiah anak-anak kita ni untuk melakukan amal ibadat dan sekaligus menjadi satu motivasi ke arah ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada ibu bapa itu sendiri. Itu menjadi titik tolak. Taatnya mula-mula taat kepada berpuasa, lama-lama ia akan ikut kita ni untuk bersembahyang berjemaah. Itu main pointnya di sana. And then boleh kita dikongsikan dalam hadis yang diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya wanita-wanita Ansar akan berpuasa dan mendidik anak-anak kecil mereka untuk turut berpuasa. Apabila anak mereka menangis kerana lapar, maka mereka akan memberikan sejenis permainan kepada anak-anak mereka untuk bermain dengan tujuan agar tidak terasa masa yang dilalui mereka sehinggalah waktu berpuasa. Itu sedikit pengalaman oleh wanita-wanita Ansar. Kemudian setiap perkara ibadah setentunya mendapat ganjaran, dan ganjaran di sisi Allah adalah sebesar-besar kelebihan. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al-Majmu', kanak-kanak akan mendapat ganjaran setiap kebajikan yang dilakukan dan tidak akan ditulis baginya dosa seandainya melakukan maksiat. Atau kelebihan menjadi kanak-kanak. Kalau kita ni imbas kembali pun zaman-zaman kita ni kecil pun memanglah payah usulnya berpuasa tuan. Betul. Kadang-kadang memang
awal-awal dididik dulu setengah hari dulu atau satu bonus kalau sudah Ya. sampai setengah hari, mungkin start 5 tahun kita ni cuba dulu setengah hari. Betul. Tidak salah kalau kita ni membagi sedikit ganjaran. Okey, kalau berpuasa setengah hari kita ni berikan dulu apakah ganjarannya. Tidak salah untuk mencipta ganjaran sedemikian. Lama-lama ia akan terbiasa. Mula-mula tahun ini setengah hari. Pukul 12 sungkai itu istilah kita ni. Kemudian next time insya-Allah lama-lama ia terbiasa, tahun depan akan menjadi full puasanya. Ini termasuk istilah kita ni memang tepatlah. Bulan Ramadan itu dianggap sebagai bulan tarbiyah kerana mendidik anak-anak puasa itu salah satu proses pentarbiyahan dan pendidikan tidak menjadi masalah bagi kita ni seandainya anak-anak kita ni dah sanggup untuk meneruskan puasa. Memang dalam agama Islam pun sendiri tidak menyatakan tiada paksaan untuk mereka meneruskan puasa. Singan-singannya kita ni didik awal-awal setengah hari berpuasa, kemudian lama-lama sudah ia terbiasa baratah full time-nya kita ni. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Dan mungkin sedikit kaedah ataupun tips dalam kita ni mendidik anak berpuasa, antaranya kita ni ceritakan dulu penjelasan mengenai puasa dan kebaikan berpuasa. Lama-lama kita ni bercerita, ia pun mendengar syok je berpuasa ni. Lama-lama ia akan tertanam di dalam dirinya. Okey, bulan Ramadan bulan berpuasa. Okey, ikut berpuasa, lama-lama ia akan terbiasa. Kemudian kita ni sudah berpuasa, kita ni berilah sedikit pujian, puji-puji sedikit, walaupun ia indah sampai sepenuhnya puasa. Kita ni bagi sedikit pujian, okey, well done, and keep it up. Lama-lama ia akan tersentuh dan akan menjadi satu semangat kepadanya untuk berpuasa. Jangan sesekali kita ni marah, ya, kesian juga. Kita ni sebagai indung perlu faham, ia kanak-kanak masih. Kita ni bagi didikan, galakan, dan tentunya ia akan terasa akan menghormati kita ni. Bulan Ramadan ialah bulan berpuasa. Kemudian kita ni bantulah mereka, mungkin lambat laun mula-mula bangun sahur itu menjadi satu cabaran. Mungkin kepada Tuan Haji pun mungkin bangunkan anak agak sedikit masalah lah. Satu masalah. Lihat sedikit lah. Ya, lihat sedikit. Tidak apa, kita ni cuba saja, walaupun seteguk air misalnya. InsyaAllah lama-lama ia akan pun faham berpuasa mesti ada keberkatan sahur. Kemudian berpuasa dan the finally is bersungkai. Itu yang menjadi titik tolak kegembiraan mereka. Dan kita ni susunlah aktiviti-aktiviti kita ni. Ini mungkin semingguan ni bersekolah dulu. Next week ada 3 hari kita ni susunlah aktivitinya supaya Indah terasa bosan atau boring. Mungkin Jumaat Minggu kita ni bawa ia ke mana-mana supaya Indah terasa ia terasa lapar dan dahaga. Itu menjadi satu motivasi kepadanya. Dan terakhir sekali mungkin sebagaimana dijelaskan tadi, kita ni berilah ganjaran yang semampu-mampunya kepada mereka. Okey, kalau anak itu full, kita ni berikan kau baju raya ke, ampau RM10 kau dan mana saja. Itu sedikit ganjaran dan satu bonus kepada mereka. Kita ni sebagai ibu bapa pun akan terasa berlapang dada, happy dan mungkin sedikit bangga dengan anak kita ni yang akan menjadi satu kenangan yang manis bagi kita ni dalam sesebuah keluarga. Wallahu a'lam bissawab. Ya, Alhamdulillah ya. Begitu indahnya agama kita, agama Islam yang mendidik anak mengikut peringkat-peringkat dan ada tata caranya ya. Yang tanpa menggunakan kekerasan ataupun paksaan, tapi ada cara pendekatan yang mungkin kita rasa lebih lembut dan juga berkesan ya Ustaz ya. Dan kita akan masih lagi memperkatakan mengenai dengan Ramadan eratkan hubungan kekeluargaan ini amat penting sebetulnya untuk sebuah kita ingin wujudkan kekeluargaan. Tapi kita bagaimana Ustaz, kita berehat seketika ya. Dan kita akan kembali selepas ini.
Ya, Alhamdulillah kita kembali di dalam segmen ceramah Ramadan Bulan Mulia dengan tajuknya Ramadan eratkan hubungan kekeluargaan ya, bersama dengan Yang Mulia Ustaz Muhammad Muslihuddin Shah bin Haji Mustafa. Sekali lagi kita bersama dengan Ustaz ya. Okey, kalau tadi kita bercerita mengenai dengan bagaimana cara untuk mendidik anak-anak yang baru bermula berpuasa ya di bulan Ramadan. Dan kita berbalik kepada tajuk kita. Kita percaya Ramadan ini sebenarnya dapat mengeratkan lagi ya hubungan kekeluargaan di dalam institusi kekeluargaan. Jadi mungkin apa antaranya amalan-amalan ataupun aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan di dalam bulan Ramadan ini? Ustaz, silakan. Baik, terima kasih. Tidak dapat kita dinafikan bulan Ramadan sebagai bulan madrasah, bulan pendidikan, bulan tarbiyah. Dan alhamdulillah tidak dapat tidak, bulan Ramadan telah menjadikan hubungan kekeluargaan itu semakin kukuh, semakin erat, semakin rapat. Dan kita masih berpeluang mentarbiyah diri kita ni bersama keluarga kita ni untuk terus misalnya menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, apatah lagi kita ni sudah memasuki malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kalau kita ni jenguk di luar sana, alhamdulillah kita sering melakukan aktiviti ataupun amalan-amalan bersama keluarga, sama ada di masjid ataupun di rumah misalnya. Kalau kita ni lihat lazimnya sebelum sungkai kita ni pun mengadakan aktiviti tahlil bersama keluarga, ada hari-harinya, selalunya Jumaat, Minggu dan sebagainya. Dan kemudian selepas bersungkai kita ni mengadakan sembahyang fardu maghrib, Isya, sembahyang sunat tarawih, sembahyang witir secara berjemaah. Alhamdulillah, sesungguhnya kenikmatan berbuka puasa bersungkai itu sangat manis, sangat berlipat kali ganda kalau ia disertai dengan sembahyang berjemaah yang boleh kita ni anggap sebagai satu kitaran kehidupan yang penuh dengan santapan kerohanian. Dan selain daripada sembahyang berjemaah tadi, di bulan Ramadan inilah juga peluang kita ni untuk membina ukhuwah bersama keluarga kita ni, sama ada melalui bertadarus Al-Quran ataupun lebih baik kita ni semua mengkhatamkan 30 juzuk Al-Quran. Bulan Ramadan itu sendiri dianggap sebagai bulan Al-Quran. Dapat dikatakan juga bahawa bulan Ramadan itu tidak dapat dipisahkan dengan Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Bahkan diturunkan Al-Quran itu juga pada bulan Ramadan. Dan alhamdulillah pun kita ni baru saja menyambut sambutan nuzul Al-Quran. Oleh itu tidak dapat kita nafikan kita ni mesti juga eratkan hubungan kekeluargaan kita ni dengan melalui bacaan-bacaan Al-Quran, melalui hafazan Al-Quran. Di samping kita ni mendalami makna-maknanya, tafsiran-tafsirannya, dan lebih penting sekali menghayati pengajaran yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran. Kalau kita ni lihat secara kritisnya, secara lebih mendalam, dengan membaca ataupun bertadarus Al-Quran bersama keluarga kita ni, hati kita ni mungkin akan tersentuh, sudah pasti tersentuh dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Sejahat mana pun manusia, jika hatinya mula tersentuh dengan ayat-ayat suci Al-Quran, tiada siapa yang akan dapat menghalang ataupun menghalangnya daripada bertaubat ataupun berubah. Jadi kalau kita ni sudah bersama sekumpulan keluarga, mungkin saja dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran kita ni di bulan Ramadan itu merupakan satu langkah ataupun titik tolak salah satu ataupun ahli-ahli keluarga kita ni untuk berhijrah ataupun bertaubat ataupun menghayati segala kesilapan semasa bulan-bulan lain atau menjadikan bulan Ramadan ini bulan keluarga yang mengeratkan lagi hubungan kita ni dalam melakukan aktiviti-aktiviti bersama keluarga. Dan lazimnya kalau kita ni lihat di bulan Ramadan ini banyak betul apatah lagi since kita ni melalui sudah pandemik COVID-19 di tahun lalu, semua melakukan aktiviti-aktiviti di rumah. Dan jangan tak bulan puasa, di negara Salam pun amalan Al-Quran itu sudah jelas di bulan-bulan lain, apatah lagi di bulan Ramadan ini. Dan paling manis sekali apabila kita ni the grand finalinya berkumpul bersama keluarga yang disudahi dengan majlis penutup tadarus ataupun majlis khatam Al-Quran. Jadi sudah kita ni lakukan sembahyang berjemaah tadi, mendidik anak berpuasa, kemudian bertadarus Al-Quran. Apa lagi yang kita ni boleh lakukan, tuan-tuan?
yang paling famous sekali kemudian yang kita ni selalu lakukan ialah dalam sesebuah keluarga bersahur dan berbuka puasa, bersungkai bersama-sama. Ini sebagai lembaran bahagia mungkin saja yang acap kali kita ni dengarkan di luar sana, makanlah bersama keluarga. Kerana di dalam makan bersama keluarga itu segala permasalahan, persoalan ataupun api permusuhan dapat kita ni lenyapkan apabila kita ni mula makan bersama. Lebih-lebih lagi di dalam kita ni suasana selain bulan Ramadan, kita ni pun menyambut nuzul Al-Quran dan kita ni diambang menyambut Hari Keluarga Kebangsaan. Kita ni duduk bersama, bersembang, meluahkan apa-apa permasalahan in peaceful manner. Indah salah mungkin saja di bulan-bulan lain makan asing-asing bapa mamanya waktu ani anaknya waktu lain. Ani kita ni didik di bulan Ramadan ni sahur bersama, berbuka bersama. Tiada masalah hatta satu keluarga besar ke satu big family, small family. Kalau kita ni sudah melakukan sungkai bersama, insya-Allah rasa kasih sayang itu akan wujud dan kita ni akan dapat menghayati bulan Ramadan ini sepenuhnya. Apatah lagi istilah kita ni menyungkaikan atau sangat digelakkan selain daripada amalan bersedekah, amalan kita ni menyungkaikan sesama ahli keluarga itu, insya-Allah pahala bagi orang tersebut pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun jua. Dan itu menjadi titik tolak bulan tarbiyah, bulan Ramadan, dan boleh kita dianggap sebagai satu bulan mengeratkan hubungan kekeluargaan. Wallahu a'lam bissawab. Ya, alhamdulillah. Saya memang suka dengan penerangan yang telah pun diberikan oleh Ustaz tadi. Memangnya ialah antara aktiviti kekeluargaan yang boleh mengeratkan lagi, terutama sekali apabila waktu berbuka dan waktu bersahur. Kadang-kadang kalau di bulan-bulan lain memang sukar untuk mengumpulkan ahli keluarga itu kan. Jadi inilah kesempatannya di bulan Ramadan ini untuk kita sama-sama mengeratkan lagi institusi kekeluargaan, bukan saja daripada segi berbuka puasa ataupun bersahur, tapi dari segi pelaksanaan ibadah. Betul sekali. Itulah hikmah yang terkandung dalam bulan Ramadan yang mulia ini, yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita eratkan dan kita mesrakan lagi hubungan kekeluargaan kita yang mulia Ustaz. Ya. Jadi Rampai Pagi nampaknya kita sudah berada di penghujung pertemuan kita. Terima kasih di atas kesudian yang mulia Ustaz menjelaskan dan juga hadir ke studio Rampai Pagi bersama kita pada pagi ini. Insya-Allah mudah-mudahan apa yang telah disampaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu amal jariah yang akan nanti akan diperhitungkan di kemudian hari nanti, insya-Allah. Baik, terima kasih sekali lagi kita ucapkan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.